A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat jumpa balik pada pagi ini pada Katibah, program Katibah Gabungan Negeri Kedah dan Perlis. InsyaAllah pagi ini setelah semalam kita bersama Ustaz Mutad dan Ustaz Lili Aulia. Pagi ini kita akan bersama dengan sosok yang tidak asing bagi kita, motivator daripada kalangan haluan sendiri, iaitu Cikgu Azmi Bahari ataupun nama gelarannya Abu Omar. Jadi sebelum tu Ana ingin memperkenalkan, walaupun kita semua dah kenal dengan sangat rapatlah dengan beliau, tapi Ana ulang balik dan bacakan sikit profil beliau yang mungkin ada di kalangan kita yang mungkin kurang tahu. Jadi penceramah kita untuk pagi ini, nama asal beliau Azmi bin Bahari ataupun gelarannya Abu Umar. Berasal dari Batu Kurau, Perak, sekarang menetap di Berseri Perlis. Beliau adalah founder kepada ESET, ESETS, iaitu EduServe Training and Supply, ESET, dan RMC Training Center di samping founder pada RMC Training Center. Di samping aktif sebagai penceramah, trainer dan motivator melalui NGO Haluan Malaysia. Dan beliau mula terlibat dalam aktiviti latihan dan motivasi sejak lebih 20 tahun. Berpengalaman mengendalikan latihan keguruan, kepimpinan, parenting dan lain-lain, serta sering menjalankan kem-kem motivasi untuk sekolah-sekolah, IPT, badan-badan kerajaan dan badan bukan kerajaan, NGO. Sering dijemput sebagai penceramah jemputan di dalam dan luar negara. Dari segi kelulusan akademik beliau dan khusus, beliau mempunyai diploma in business study daripada UiTM tahun 1994 sehingga 1996. Kemudian Roadmap of Outstanding Educators, yakni ROOTS, ROOTS program di bawah Sega Group USA, tajaan nama Foundation Arab Saudi pada tahun 2017 hingga 2019. Kemudian beliau juga mempunyai sijil kepimpinan reaksi tahap 2 daripada Jabatan Belia dan Sukan, juga sijil asas kayak Star 1 dan Star 2, kemudian sijil survival darat. Seperti mana kita kenal beliau lah, yang selalu memimpin camp-camp ataupun program-program dalam camp, program-program reaksi. Okay, kemudian pengalaman bekerja beliau dalam International Trade Officer 1996, Ipsud Holdings Sdn Bhd, kemudian Account and Administration Executive pada tahun 1997, juga dalam syarikat Ipsud. Kemudian Marketing Executive pada tahun 1998 sehingga 2001 dalam bina Integrated Sdn Bhd. Kemudian beliau menjadi guru penolong kanan tugas khas dan pengurusi koperasi sekolah 2002 hingga 2021 hingga sekarang lah di Mahat Tarbiyah Al-Islamiah Matri. Boleh dengar? Boleh. Okay. Kemudian dari segi pelibatan lain, beliau mempunyai Certified Facilitator dan Practitioner for First Framework. Ini LXF, Learner Experience Facilitation, dan LXX, Learner Experience Coaching bagi Sega Group USA.
Dan beliau terlibat secara langsung dalam bengkel pembinaan modul dan mengendalikan program-program di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar KKLW, terlibat secara langsung dalam bengkel pembinaan modul dan mengendalikan program-program di bawah unit perancangan ekonomi EPU di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan beliau juga peserta dan alumni ESQ Leadership Training Peduli Pendidikan ke-5 tahun 2006 di Bandung, Indonesia. Jadi itulah sedikit, bukan sedikit banyak mereka beliau punya pengenalan. Selain daripada itu, saya tambah satu, beliau juga merupakan guru saya dan guru ramai orang lah, pelajar materi, iaitu di bidang, kalau dulu beliau pernah tubuhkan dipanggil TTK, Tempuh Tangan Kosong. Dalam yang kita kenal, beliau mahir dalam seni bela diri, silat lah, kungfu dan bagai lagi lah. Di materi dulu kami belajar TTK, Tempuh Tangan Kosong, dengan beliau lah. Selalu kita pergi camp, beliau akan tunjuk lah cara-cara seni bela diri, macam mana kita tahu, insyaAllah. Jadi tanpa panjangkan kalam, dengan ini anda menjemput penceramah kita, Cikgu Azmi Bahari, Abu Umar, untuk beri perkongsian kepada kita semua. InsyaAllah. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penghadiri majlis, yang dikasihi Saudara Fairuz, Akhi Suhaimi, Cikgu Nordin, Ustaz Muhtad, Ustaz Sabri, dan semua jabatan kuasa terlibat, jabatan kuasa katibah gabungan Kedah dan Perlis. Dan juga tidak dilupakan, tengok di sini ada Ustaz Omar, juga Abdul, dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita banyakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang sentiasa membentangkan kita jalan-jalan untuk kita sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa kita diberi peringatan demi peringatan, untuk sentiasa kita merasakan bahawa hidup ini benar-benar satu persinggahan. Hanyalah yang sementara saja, dan akhirnya kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak adalah yang lebih kita harapkan daripada kita berkumpul di syurga Allah Ta'ala nanti, bersama keluarga-keluarga yang kita cintai, kita kasihi, sahabat sahabat yang selalu kita saling ingat memperingati. Jadi kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kesyukuran Allah sentiasa menambahkan lagi nikmatnya. Nikmat berada di atas jalan tarbiyah, dakwah, sehingga hati kita sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah, jadi slot pagi ini sebagai penutup lah pada program kita yang bermula daripada petang kemarin dengan taklimatnya malam tadi dengan Ustaz Muhtad, bercerita tentang keluarga Ali Imran khususnya, kemudian bersama Ustaz Lili Aulia. Jadi anda pun tak sempat ikut penuh sebenarnya hari. Jadi malam tadi pada program dengan Tengku Sulaiman, daripada minta lama lah, sebulan lebih lah, memang tak sempat adjust lah. Jadi anda sempat juga masa sesi soal jawab. Dan insyaAllah pada pagi ni kita ada sesi kuliah subuh lah, dan juga penutup untuk sesi katibah kita. Jadi untuk sesi pagi ni anda cuma nak ambil beberapa poin daripada buku ni. Sebenarnya anda buku khusus 5 hari daripada Senin sampai Jumaat, jadi tak sempat nak prepare banyak lah. Anda cuma ambil beberapa poin daripada buku ni. Buku Masuk Syurga Sekeluarga, Tadabbur Ayat-Ayat Keluarga, yang ditulis oleh K.H. Bakhtiar Nasir, diterbitkan oleh Karya Bestari. Di bulan Nazar buku ni boleh dapat di
mudah dapat di Shopee lah, insyaAllah. Yang mana ada anak-anak remaja dia pandai lah dengan Shopee ni. Jadi ni bukan bedah buku lah, cuma ambil beberapa poin pada kata pengantar dan juga mukadimah daripada buku ni tentang masuk syurga sekeluarga. Jadi inilah harapan tertinggi kita sebenarnya. Harapan kita untuk sama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Cuba kita bayangkanlah kan, dari raya tahun lepas mungkin tak boleh balik. Raya tahun ni katakan raya akan datang ni boleh rentah negeri, boleh balik kampung, kita pun seronok lah, excited. Tiba-tiba sampai di kampung, ada tertinggal seorang pula, tertinggal. Duduk lena dalam bilik. Ataupun dia pergi tidur rumah kawan dia hari itu. Kita pun excited nak balik, kita terlupa. Tertinggal seorang. Rasa-rasa seronok tak hari raya kita. Bila seorang anak tidak ada. Ataupun anak kita yang duduk tempat lain tak boleh nak balik, kita hilang rasa keseronokan. Itu cuma balik raya. Jadi kita bayangkan kalau nanti boleh masuk syurga nanti, tiba-tiba ada anak seorang kita yang tidak bersama kita. Jadi kalau boleh kita hajat sungguhlah. Kita dengan tarbiyah yang kita lalui, kita dapat masuk keluarga syurga ni satu keluarga. Jadi kata penulis buku ni, dia kata keluarga ni adalah skala kecil bagi ummah. Jadi keluarga kita ni adalah skala kecil bagi ummah. Jadi masyarakat yang besar tu kalau dia umpama gunung, jadi keluarga ni adalah ketulan-ketulan batu. Kalau masyarakat besar tu umpama hujan lebat, maka keluarga ni adalah titisan-titisan hujan. Bila rosak keluarga tu, rosaklah ummah. Rosaklah masyarakat kita. Jadi keutuhan, keamanan, keteguhan satu ummah tu bergantung pada keluarga. Jadi membina keluarga adalah membina ummah itu sendiri. Bahkan keluarga ni dia melahirkan generasi. Kalau keluarga kita terbina, terdidik, anak-anak diasuh dengan tarbiyah imaniyah, maka kita akan melahirkan satu generasi mukmin yang akan mencorak, yang akan mempengaruhi masyarakat persekitarannya. Jadi maknanya pembentukan keluarga merupakan satu yang sangat penting, yang perlu mengambil banyak masa kita, pemikiran kita, tumpuan kita, kerana dia merupakan satu benda yang sangat mempengaruhi dalam pembentukan ummah dan sebagainya. Sebab itulah sesibuk mana pun kita, tak boleh kita abaikan tarbiyah keluarga ni, pendidikan keluarga. Dan juga kata dia, kita juga perlu kepada persiapan untuk berdepan dengan sihir pemikiran liberal dan cabaran zaman. Ini nak rasa satu benda yang perlu sangat kita sedari lah. Nak rasa kita kena cari balik. Yang baru ni Kelantan ada buat FB webinar tentang ancaman akidah melalui media sosial. Nak rasa ni para ibu bapa sangat untuk perlu hadam, hayati dan bagaimana hebatnya, dahsyatnya cabaran Islam liberal hari ini kepada anak-anak kita. Kita mungkin tak berapa sangat, tapi kepada anak-anak kita jarunya terlalu halus. Sebab Islam liberal ni dia adalah pemahaman jahiliah yang berperisa dan berwarna Islam. Dia adalah kekufuran, dia adalah kejahilan, tapi dia berperisa dan berwarna Islam. Kalau dia tak ada perisa Islam tak apa. Jadi bagi anak-anak yang tidak cukup kemas tarbiyah dari segi akliyahnya, dari segi akidahnya, dari segi benda-benda asas dalam tarbiyah ni satu benda yang sangat kita risaukan. Dia masuk dengan begitu halus. Dan dengan media sosial yang ada hari ini, anak-anak kita ni generasi yang membesar bersama dengan iPad, Instagram. Jadi semua itu di hujung jari. Jika tidak benar-benar terbina dari segi maknanya keteguhan akidah ni cukup bahaya. Jadi ini satu benda yang perlu kita hayat kena tahulah. Mungkin akan ada bengkel khas bincang pasal itu. Anda tengok juga kadang-kadang anak-anak lepasan materi kadang berhujah dengan hujah Islam liberal. Ada yang mengkritik golongan agamawan dengan mengambil contoh-contoh filem yang memperjuangkan Islam liberal. Ini berlaku
bila kita rajin tengok Facebook, Instagram, anak-anak pelajar kita kadang-kadang kita rasa sedih. Jadi bukan sedikit yang terkesan dengan Islam liberal. Sebab tu anak sendiri dalam kelas khusus, benda ni dibincangkan berminggu-minggu lah. Kita buat bentuk aktiviti, diskusi, supaya generasi kita ni benar-benar kenal Islam liberal. Yang banyak cabang-cabangnya. Dia ada pluralismnya. Kan ni dah ada satu pusat peribadatan di Selangor, di Puchong. Bangunan berapa tingkat. Ramai yang pakai tudung labuh. Hadir dalam majlis-majlis mereka berdoa cara Islam, berdoa cara Kristian. Bahkan logo dia pun menggabungkan berbagai agama. Banyak juga Pak Haji dengan jubah-jubah yang labuh. Meraihkan, menjayakan majlis yang mereka buat. Mereka ada majlis 2 tahun sekali ni. Dia panggil Divine Divine Concert kan. Jadi melibatkan banyak agama, termasuk juga kumpulan-kumpulan nasyid Islami, kumpulan yang Hanana, selawat dan sebagainya. Ini kita bayangkan yang tua-tua pun terpedaya. Apatah lagi anak-anak kita yang muda. Ini satu cabaran yang anak rasa sebagai bapa zaman sekarang yang ada anak remaja ataupun anak yang belum sampai umur remaja. Ini satu tajuk yang perlu diperbahaskan secara detail. Dan cabaran zaman hari ini dengan media sosialnya dan sebagainya. Jadi cabaran masuk syurga satu keluarga ni bukan satu benda yang mudah. Perlu kepada kesungguhan, kesedaran, kegigihan. Kita perlu tumpukan banyak masa, mungkin nak kena korbankan banyak wang ringgit kita. Maknanya bukan tumpu masa pada keluarga sahaja. Tarbiyah kita ni tarbiyah amaliyah. Kalau kita tidak berinteraksi dengan medan, kita tidak tahu macam mana nak berinteraksi dengan keluarga kita. Kalau kita hanya tumpu pada keluarga kita, akhirnya seorang demi seorang, jahiliah itu akan meranggut iman ataupun jiwa anak-anak kita. Sebab itulah tarbiyah dan dakwah ni tidak dapat dipisahkan. Bila kita terlibat banyak dalam masyarakat, kita melihat jatuh bangun masyarakat kita, kegonjangan keluarga yang berlaku di sekitar kita, kita tahu bagaimana nak berinteraksi dengan anak-anak kita di rumah. Itu cara bagaimana dakwah dan tarbiyah itu saling lengkap melengkapi. Jadi kalau kita hanya tumpu pada keluarga kita saja, yang lain kita tak peduli, akhirnya jahiliah akan masuk pada pintu belakang. Kita tutup pintu depan, dia akan masuk pada pintu belakang. Kerana cabaran zaman ini terlalu kompleks. Terlalu kompleks. Kemudian kata Bakhtiar Nasir penulis buku ini juga, dia kata rumah tangga ni perlu pada visi dan misi. Jadi kita kena ada visi misi. Visi misi apa? Untuk masuk syurga. Visi kita nak masuk syurga. Misi kita apa dia? Anak rasa Sanabana dah bagi satu gambaran jelas dah. Bila ada sebut tentang maratibul amal. Ada 7 maratibul amal bermula dengan takwin fardil muslim yang ada 10 muasafat tarbiyah tu. Dengan aqidah salimah, ibadah sahihah, matinul khuluq, kemudian qawiyun jismun, musaqaful fiqh, harisun ala waqti, qadirun ala kasbi, kan, kemudian apa? Mujahadatun nafs, menundukkan hawa nafsu, sampai kepada akhir sekali nafi'un li ghairihi. 10. Takwin fardil muslim ini sepatutnya menjadi misi kita. Terbina sifat-sifat ni pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. 10 muasafat tarbiyah yang senang kita nak cari kat Google. Google banyak artikel-artikel berkaitan dengan 10 muasafat tarbiyah. Dan ada pun rakaman-rakaman daripada program dalaman kita sendiri pun yang selalu kita buat tentang muasafat tarbiyah. Kemudian Baitul Muslim, rumah tangga Islam. Ini pun nak kena jadi misi kita. Dan rumah tangga Islam kepada masyarakat Islam. Nak kena ada misi membentuk masyarakat. Kalau kita tak bergelumang dengan kerja-kerja pembentukan masyarakat, kita tidak akan tahu bagaimana nak mendidik anak-anak kita. Kerana kita tidak tahu bagaimana keadaan masyarakat. Kita jaga, kita pupuk dia, tapi bila dia keluar dalam arus masyarakat, dia akan hanyut. Jadi, nak kena ada misi membina masyarakat. Membina daulah. Memerdekakan daulah daripada pergantungan ekonomi, penjajahan ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian membina khilafah
sampai kepada Ustaziyatul Alam. Jadi kita dah ada visi dan misi yang cukup jelas. Jadi visi misi kita lah mestilah visi misi untuk kita masuk syurga. Visi kita untuk masuk syurga dan misi yang kita sebut tadi Hasan Banna dah bagi 7 maratibul amal. Jika tidak ada ataupun ada tetapi tidak seragam visi misi kita, maka akan berlakulah porak-poranda dalam keluarga kita. Jadi bagi pasangan-pasangan muda yang baru membina rumah tangga, kita nak kena jelas ni. Kalau rumah tangga ni kita sebuah kapal, kita nak menuju ke mana? Kita mestilah menuju kepada sasaran yang sama, tujuan yang sama. Kalau tujuan kita berbeza, dia akan berlaku banyak pertelingkahan. Banyak terasa hati kerana benda-benda kecil, bukan kerana benda-benda besar. Hanya kerana benda-benda yang kecil sahaja. Ditambah pula dengan generasi yang makin muda, kita makin kurang ketahanan diri kita. Kalau generasi yang tua-tua dulu kan, macam sini ada Cikgu Abdul ke, kan, Ustaz Omar. Generasi yang biasa susah. Yang jiwa tu memang Allah izin dah kental dah. Takat sikit-sikit ni tak ada apa. Mudah nak maafkan, mudah nak berlapang dada. Tapi makin kita ke depan ni, generasi kita makin mudah. Anda pernah tanya juga, kat mak ayah yang hantar anak kat materi ni pasal apa bagi duit poket banyak sangat. Di sini kan ada makan tengah hari, dah ada makan malam, sebulan sampai 300, 400. Ada yang kata kami dulu susah, kami tak mahu anak kami susah macam kami. Dia tak tahu dengan kesusahan tu membentuk karakter dia, ketahanan jiwa dia. Jadi ini generasi yang sedang membesar sekarang ni, yang mula membina rumah tangga, ketahanannya kurang. Jadi kalau tidak ada visi dan misi, memang kapal tu tak akan sampai kepada destinasi, bahkan akan berlaku porak-poranda, perceraian, masa-masa muka. Dan sebab berbagai masalah-masalah yang sebenarnya kecil, tapi dipandang besar. Jadi kita kena ada visi, kena ada misi dalam bina rumah tangga kita. Kena ada visi yang jelas. Kalau tidak ada visi dan misi, atau ada tapi tidak jelas, tidak seragam, maka perjalanan rumah tangga kita akan terganggu. Yang kedua, ini disebut dalam bahagian mukadimah pada buku ni, kita nak kena bentuk keluarga kita dengan acuan Al-Quran. Al-Quran sepatutnya menjadi acuan kepada pembentukan keluarga kita. Memang bagi kita sebenarnya tidak ada pilihan lain. Memang tidak ada pilihan lain. Kerana kita beriman dengan panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok surah Jumaah pun Allah Taala berfirman kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Bagaimana pada masyarakat jahiliah yang fi dhalalin mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata tu, boleh terbina menjadi ummah yang memimpin umat. Wallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah yang mengutuskan, Allah Taala yang mengutuskan kepada wallazi ba'atsa fil ummiyyin, kepada golongan yang buta huruf. Masyarakat jahiliah yang tak reti baca, tak reti menulis. Rasulan minhum, Allah utuskan rasul daripada kalangan mereka juga. Apa yang rasul tu buat? Yatlu alaihim ayat, membacakan mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa-jiwa mereka dengan Al-Quran. Kita tengok Al-Quran banyak ayat-ayat, terutamanya ayat-ayat Makkiyah yang memfokuskan kepada tazkiyatun nafs. Banyak sungguh. Kalau kita tengok juzuk Ammar pun cukup dah. Banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang nak merawat, nak cuci dunia, jiwa ni. Daripada cinta dunia, busuk hati dan sebagainya. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malam wa 'addada. Allah mencela kan orang yang suka mengumpat, suka mengata di depan. Apa punca dia? Alladhi jama'a malan wa 'addada. Orang yang suka mengumpul harta, dia duk bilang-bilang, duk tengok pula harta dia banyak, rasa seronok. Orang yang tenggelam dalam kecintaannya kepada dunia. Dia akan jadi perangai dia pun tak elok. Suka mengumpat, suka menghina orang, kata orang ke depan, kata orang ke belakang. Jadi punca kerosakan masyarakat, keruntuhan keluarga ni kerana jiwa tu kotor. Kalau jiwa tu penuh dengan cinta pada kehidupan akhirat ni, dia akan lapang dada, dia akan utamakan orang lain. Sebab tu
uniknya dalam pembentukan manusia, senternya adalah hati kita. Bila hati kita benar-benar dibina dengan iman, dengan ketakwaan, disuburkan dengan kecintaan pada akhirat dan sebagainya, dia akan melahirkan satu peribadi yang cukup hebat. Sebab tu kalau kita tengok dalam jatuh bangunnya Islam, kalau kita tengok graf Islam ni daripada Rasulullah di Mekah tu, dia naik sampai pada kemuncak Umayyah, Bani Umawi, kerajaan Bani Umayyah. Kemudian dia flat sikit zaman Abbasiyah. Kemudian dia turun jatuh ke tahap yang begitu rendah di zaman Abbasiyah, di penghujung Abbasiyah, bila diinjak-injak oleh Mongol. Islam begitu hina. Orang Mongol bila nak bunuh satu kampung, dia masuk 2-3 orang. Dia masuk satu rumah ada 7-8 orang, dia bilang 1, 2, 3. Dah 7. Kamu jangan pergi mana, aku pergi ambil pedang. Dia keluar ambil pedang. Yang 6-7 orang tadi tak lari. Kemudian dia naik balik ketika Saifuddin Mahmud Qutuz dibimbing oleh Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, naik balik sampailah kepada tertegaknya, kembali balik sampai kepada Osmaniyah dan sebagainya. Macam mana Islam itu naik? Dengan bimbingan Al-Quran, membentuk jiwa mereka, menanamkan kecintaan kepada akhirat, jihad dan sebagainya. Sebab apa jatuh? Bila dunia dah masuk ke dalam. Sebab apa naik balik? Izzuddin Abdul Salam pada masa itu yang menjadi penasihat kepada Saifuddin Mahmud Qutuz, pemimpin Islam di Daulah Mamaluk pada masa itu, dia mengarahkan supaya khutbah Jumaat membacakan tafsir surah At-Taubah, surah Al-Anfal. Kuliah maghrib, kuliah apa pun, tiap-tiap rumah mesti ada anak-anak yang menghafal surah At-Taubah, surah Al-Anfal. Ini satu rawatan yang intensif, yang komprehensif. Nak bangkit manusia pada kelemahan pada masa itu. Kenapa surah Al-Anfal, kenapa surah At-Taubah? Dua-dua surah yang menceritakan tentang jihad, tentang kecintaan pada kehidupan akhirat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Adakah kamu cinta pada kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat? Tidak adalah kenikmatan dunia banding dengan kehidupan akhirat itu begitu sedikit. Infidus, mana banyak ayat-ayat yang cerita tentang kepentingan akhirat, tentang nilai kehidupan akhirat berbanding dengan dunia, tentang kefarduan jihad, tentang keutamaan jihad dan sebagainya. Akhirnya Islam kembali meningkat. Ini acuan Al-Quran, bagaimana Al-Quran membina ummah. Wa yuzakkihi, menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab, iaitu Al-Quran, dan mengajarkan mereka al-hikmah. Ada ulama menafsirkan sebagai sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sedangkan mereka sebelum itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi kita tak ada pilihan lain lah, melainkan Quran kita dicorak, dibentuk dengan corak Al-Quran, dengan sibghatullah, dengan acuan Allah Subhanahu wa taala. Juga Abdul selalu duduk baca kan tentang sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, kan, tentang acuan Allah. Siapa yang lebih baik daripada acuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena hidup dalam dakapan Al-Quran. Kita, anak-anak kita hidup membesar dalam dakapan Al-Quran. Sebab tu kata penulis buku ni, kita nak kena baca siang dan malam Al-Quran ni tanpa kecuali. Jangan kita bagi alasan sibuk, jangan kita bagi alasan tak ada masa. Sebab apa dia bagi satu contoh, dia kata dalam surah Al-Muzammil kan, Kalau ada orang yang ada pengecualian ni, orang-orang yang ada pengecualian ni. Siapa dia? Orang yang sakit. Orang-orang yang berjalan di muka bumi, sibuk bekerja, urusan perniagaan, nak cari rezeki. Bahkan orang yang berperang di jalan Allah. Ini pun Allah Ta'ala kata, faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Sebenarnya yang berjihad pun tidak terkecuali. Yang sakit pun tak terkecuali. Jadi kita nak bagi alasan apa? Allah dah bagi sebut dah orang-orang yang sakit, orang berjalan di muka bumi cari kurnian Allah, yang sibuk bekerja, berniaga dan sebagainya, orang yang berperang di jalan Allah. Yang mana lebih sibuk daripada berperang di jalan Allah? Tapi ini pun Allah Ta'ala kata, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Jadi kita tak ada alasan. Jadi nak kena didik diri kita, anak-anak kita tidak ada alasan. Bangun pagi dengan Al-Quran, tidur malam pun dengan Al-Quran. Al-Quran itu sentiasa menjadi
bacaan kita dekat dengan diri kita. Cari peluang untuk baca Quran. Kalau anak kita duduk jauh pun pesan, Al-Quran jangan tinggal. Baca Al-Quran. Dan hati kita kena terpaut dan rindu pada Al-Quran. Al-Quran ini adalah tali kuat yang menghubungkan Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya. InsyaAllah selagi Quran tu dekat dengan diri kita, dengan anak-anak kita, kita akan rasa takut nak buat dosa-dosa besar. Dia sentiasa ada tali yang mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita longgar dengan Quran, anak-anak kita pun longgar dengan Quran, jadi visi misi nak masuk syurga itu takkan tercapai. Mustahil. Tak ada dalam sejarah salafus salih dan sebagainya, melainkan orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Bahkan diberi kelapangan membaca Quran juga adalah rezeki. Kita nak kena itulah rezeki kita. Jangan kita bayangkan rezeki ni gaji, naik pangkat, duit. Al-Quran itulah rezeki yang utama yang menghidupkan jiwa, makanan kepada rohani kita. Dan kita juga nak kena tadabbur Al-Quran. Biasakan diri kita, anak-anak kita tadabbur Al-Quran. Tak rasa cukup dengan hanya membaca. Nak kena tadabbur. Paling kurang pagi-pagi ke kita baca macam mana di rumah, baca dengan anak satu muka surat, kita ambil tajwid sikit, kemudian baca terjemahan. Cuba tadabbur sikit satu muka surat. Jadi kita boleh paling kurang tadabbur ni menjadi amalan kita. Sebab Quran tu benar-benar menyentuh hati-hati kita, memberi bimbingan kepada kita. Dan tadabbur ni pun boleh dibengkelkan lebih mendalam lagi. Kalau kita tengok Dr. Majid Al-Hilali dalam buku apa, segalanya bermula di hati. Kalau ada siapa ada buku-buku ni dia ada tajuk khas tentang tadabbur. Tentang tadabbur. Nanti dia ambil ni pun boleh dapat kat Shopee ni. Keluaran karya Bestari. Dr. Majid Al-Hilali. Di hati kita bermula. Dia ada topik khas tentang tadabbur. Dia ambil sikit kata-kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jalan singkat untuk tadabbur. Jalan singkat untuk tadabbur ni apa dia? Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bila kita nak baca Quran, bila kita pegang Quran, kita kena pindahkan seluruh jiwa kita, perasaan hati kita pada kehidupan akhirat. Pegang Quran, bayangkan yaumul masyar. Bayangkan yaumul hisab. Bayangkan hisabun munaqasyah. Manusia akan berdiri depan Allah Ta'ala, Allah akan cerita nikmat Allah bagi pada kita. Kemudian Allah akan tanya, apa yang kamu buat dengan nikmatku? Bayangkan neraka Allah Ta'ala. Bayangkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita pegang je Quran, kita pindahkan jiwa kita, hati kita, perasaan kita pada kehidupan akhirat. Dan kita baca dalam keadaan kita rasa, inilah panduan untuk kita selamat dalam kehidupan kita. Panduan-panduan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa tu kita sendiri dah rasa tak cukup dengan sekadar nak baca. Kita nak memahami maknanya. Dan kata Dr. Majid Al-Hilali, dia kata bila kita nak baca Quran, jangan kita set. Anak nak baca 2 minit, 5 minit. Nak baca 2 ayat. Nak baca 10 ayat. Baca 1 ayat. Baca apa saja perasaan yang menyentuh hati kita, kita tulis. Kita take note. Apa pengertian yang masuk dalam jiwa kita, kita ambil pengertian. Kenapa? Bila kita tadabbur dengan hati yang macam tadi, dia kata bila kita masuk ayat kedua nanti, dia ada kejutan-kejutan yang baru. Sebab Al-Quran sentiasa ada kejutannya. Bila kita masuk ayat kedua, dia akan mari kejutan yang baru. Kita lupa dah ayat yang pertama tadi. Sebab tu dia kena di kalangan para sahabat, dia kata ada yang tadabbur sampai pagi, kadang-kadang berjam-jam. Mungkin kalau kita sibuk tak apa, maknanya bukan kita nak kata tadabbur tu banyak jam. Jangan kita hadkan masa. Untuk 1 ayat, 1 surah, buka baca dulu tadabbur. Ambil sebanyak mungkin kejutan-kejutan, makna-makna yang datang daripada Al-Quran. Baca. Sampai kita rasa puas, kita rasa dapat sesuatu, baru kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Tengok masa yang kita ada. Jadi maknanya jangan kita, ini nak baca ayat 1 sampai 15. Sebab apa? Ayat 1 tu kita tak tahu banyak mana kejutan. Bila kita masuk dengan hati yang penuh persiapan, kata Dr. Murad, Quran yang mengikut persiapan jiwa kita. Jadi budaya tadabbur Quran yang perlu ada dalam keluarga kita, sama kita dengan anak-anak kita. Mesti kita hidupkan budaya tadabbur ni. Apa dah anak pun kita ajak masa nah. Kita mesti tolong peringat. Kemudian
Dalam Quran juga ada banyak keluarga yang digambarkan. Malam, Ana rasa tak perlu ulang malam Ustaz. Sama tak sebut banyaklah tentang keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Betul Allah Taala sebelum Quran kan, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa Nuha wa ali Ibrahim wa ali Imran alil alamin. Allah pilih Nabi Adam individu, Nabi Nuh individu, tapi Ali Ibrahim wa Ali Imran, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ini keluarga pilihan yang perlu banyak kita tadabbur, kita belajar banyak tentang keluarga daripada kisah Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Dalam Quran juga ada kisah keluarga Nabi Nuh AS yang anak dia pun tak beriman, isterinya pun tidak beriman. Juga kisah Nabi Lut, isterinya juga tidak beriman. Ada keluarga Asyah, isteri yang beriman tapi suaminya Masya Allah kan, namanya dahsyat. Fir'aun dan keluarga Abu Lahab yang bercinta sampai ke neraka. Jadi ada keluarga yang bercinta sampai ke syurga. Ada keluarga yang bercinta sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini keluarga-keluarga Quran yang perlu kita spend masa untuk kita selami dan kita hayati. Dan sekarang ni ada banyak buku-buku tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh buku dia, kisah Al-Quran Dr. Hamid Ahmad Al-Tahir. Dr. Hamid Ahmad Al-Tahir. Ada banyak, Ibn Katsir pun ada. Banyak kita boleh buka mana buku-buku bertemakan kisah-kisah dalam Al-Quran supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran itu 1/3-nya adalah kisah dan semua 1/3 itu turun di zaman Mekah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu dibentuk oleh kisah-kisah Al-Quran. Tapi hari ini anak-anak kita dibentuk dengan kisah sang kancil dengan buaya, arnab dengan kuah-kuah. Bukan kita kata cerita itu tak baik, ada pengajaran, tapi alangkah ruginya. Kita ada cerita-cerita daripada langit yang telah membentuk generasi yang dulu dengan kepekatan jahilah yang luar biasa. Menjadi pemimpin umat yang memimpin dunia. Tumbuh membesar jiwa mereka dengan kisah-kisah yang Allah hidangkan kepada mereka. Sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Bukan sebagai asatirul awwalin, bukan dongeng-dongeng orang terdahulu. Tapi kisah-kisah itu tidak menjadi acuan dalam pembentukan jiwa anak-anak kita hari ini. Ini satu kerugian yang kita nak kena rasa. Jadi kata penulis buku ini juga, dia kata jangan kita baca Quran ni hanya bila kebetulan lapang. Bila kebetulan lapang, baru baca Quran. Jadi kita kena rancang masa untuk kita baca Al-Quran. Minimumnya apa dia? Maksimumnya apa dia? Kena rancang. Jangan kita baca Al-Quran, menghayati Quran ni bila kita tersedar. Bila berlaku satu peristiwa, baru kita cuba menghayati Al-Quran. Kita nak kena rancang. Tadabbur penghayatan Al-Quran ni perlu berlaku secara terancang. Mengamalkan Al-Quran bila terkena musibah. Bila kena musibah, baru nak balik pada Quran. Kita kena rancang daripada awal. Menggunakan Quran bila ada kepentingan saja. Nak murah rezeki dan sebagainya, nak dapat anak comel kan, baca surah Yusuf. Bukan sekadar itu. Jadi Quran ni kena jadi panduan dalam kehidupan kita. Dan satu perkara juga yang disentuh dalam buku ni dalam kata pengantar dalam permukaan dia sebut satu fenomena yang menyumbang kepada keruntuhan keluarga dan masyarakat hari ini. Dia panggil fenomena fatherless community. Masyarakat yang kehilangan ayah. Hari ini ayah-ayah terlampau sibuk hingga tidak ada masa dengan anak-anak. Ini pun satu benda yang nak rasa kita kena ambil kisah jugalah. Benda ni sangat penting. Sebab tu dalam Quran ni ada 14 dialog ayah dengan anak. Dalam Quran ni ada 14 dialog ayah dengan anak dan hanya ada 2 dialog ibu dan anak. Jadi nak tekankan betapa pentingnya ayah dalam pembentukan anak-anak. Terutamanya lah anak lelaki lah. Terutamanya anak lelaki. Anak sendiri daripada pembacaan, daripada pengalaman sendiri. Anak lelaki ni lebih memerlukan kehadiran ayah dalam kehidupan mereka. Bukan hadir itu ada di rumah. Hadir dalam bentuk interaksi yang membangunkan jiwa. Mewujudkan masa bersama dalam pembentukan diri dan sebagainya. Dia ada. Dia lebih, anak lelaki lebih terkesan lagi. Sebab anak perempuan mungkin dia dekat dengan mak lagi. Tapi dia masih perlukan ayah, masih pincang.
Tapi kalau anak lelaki ni, pengalaman sendiri sekarang duduk perhati, ada banyak masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Bila ayah dengan anak lelaki ni jadi jarak, memang dia bawa pada satu benda yang sangat besar. Kesan dia sangat besar. Jadi dalam Quran ada banyak. Ada 14 dialog ayah dengan anak lelaki. Surah Baqarah, surah An'am kan. Yang biasa kita dengar surah Luqman. Pesanan Luqman kepada anak-anaknya. Ini mungkin kalau sahabat tengok, ni nak tengok ni kena nanti ambil bahan lah. Boleh bagi slide nanti. Kemudian ada dua je dialog. Anak ibu dengan anaknya. Surah Maryam. Kisah dialog Maryam dengan janinnya. Surah Al-Qasas. Dialog Nabi Musa. Ibu Nabi Musa dengan anak perempuannya. Jadi begitu terbatas. Tapi hari ni kita tengok keseluruhan tugas pendidikan anak-anak diserahkan sepenuhnya bulat-bulat kepada ibu. Ini satu kepincangan yang sangat besar. Memanglah ibu banyak masa dengan anak-anak. Tapi tugas dan tanggungjawab, mas'uliyah mendidik anak-anak tidak boleh diserahkan sepenuhnya 100% kepada ibu. Dia tak boleh full kontrak kepada ibu. Ayah kena ada peranannya dalam pembentukan ibu dan juga pembentukan anak-anak. Kena ada masa-masa berkualiti anak dan ayah. Kita kena rancang masa-masa berkualiti anak dan ayah. Jadi ada dua je dialog. Ibu dan anak dengan anaknya. Dan sebagai kesimpulan, itulah kita kena rasa pentingnya. Kita kembali kepada tarbiyah. Nak kena rasa kepentingan tarbiyah. Tak ada benda yang lebih penting lah. Sebab apa? Bila tarbiyah tidak berlaku dalam rumah kita, pada anak-anak kita, sampai satu ketika nanti kita akan menyesal. Dan masa tu menyesal pun tak ada gunanya lagi lah. Sekarang lah masa untuk kita bentuk anak-anak kita. Kalau anak dah besar-besar, kita jangan putus asa untuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting. Tarbiyah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dapat dicapai dengan tarbiyah. Kata Syekh Mustafa masyhur. Jadi kita kena pastikan terlaksana tarbiyah rasmiah dan tarbiyah zatiah di rumah kita. Tarbiyah rasmiah macam ni ya. Kita ajar anak-anak duduk depan laptop, depan handphone. Ini tarbiyah yang dirancang. Ada timing dia, mungkin ada pengisian, mungkin ada bahan nanti dan sebagainya. Jadi ini tarbiyah rasmiah. Tarbiyah rasmiah tak ambil banyak. Katiba sebulan sekali. Ya. Kalau ada halaqah keluarga, seminggu sekali. Itu kalau jalan. Kalau anak kita pun ada halaqah dosrah, seminggu sekali pula. Maknanya tak sampai 10 jam dalam tempoh seminggu. Seminggu ada berapa jam? 24 kali 7 kita kena tengok ada berapa? 140 campur 7 kali 4 kan 168, 164 jam kalau lebih kurang. 154 jam. Jadi kalau 10 jam tak sampai 10%. Apa yang kita harapkan daripada 10%? Kita tak kata tarbiyah rasmiah tak penting. Tarbiyah rasmiah menentukan apa rujukan kita, apa manhaj kita. Tak ada yang tu habis kita. Saya dah tenggelam dengan tarekat yang sesat pun banyak sekarang ni. Lepas tu berapa puluh ribu follower dia. Bukan sikit-sikit. Tarbiyah rasmiah sangat penting. Tapi kalau bergantung hanya tarbiyah rasmiah yang mengambil 10 tak sampai 10% daripada seminggu, apa yang kita harapkan? Melainkan berlakunya tarbiyah zatiah. Jadi kita nak kena disiplinkan diri kita, anak-anak kita sentiasa Al-Quran, baca hari-hari, suratnya, tadaburnya dan jadi tabiat dalam kehidupan kita. Kemudian nak kena rancang sifat terbinanya bi'ah ataupun suasana ingat memperingati lengkap melengkapi. Takmil wal istiqmal. Berlaku proses lengkap melengkapi dalam keluarga kita. Wujud suasana saling memberi peringatan. Sebab apa? Sebab ada visi dan misi yang sama. Semua nak masuk syurga. Anak-anak pun semua kita duduk, kita ni, usrah kita ni projek nak masuk syurga. Kau boleh nanti semua kita nak masuk syurga sama-sama. Bincang. Jadi kita pun nanti ada modul usrah yang lebih interaktif. InsyaAllah mungkin akan keluar nanti. Kalau boleh, dengan generasi anak-anak kita ni tak boleh macam dulu dah. Kita baca, anak kita dengar. Kita nak kena berlaku perbincangan supaya kita tahu apa yang dia faham. Kerana anak-anak kita ni dia dapat dalam media sosial tu banyak.
Yang dapat dalam TikToknya, YouTube-nya, kita duk bagi, kita tak tahu apa yang dia faham. Jadi zaman sekarang dia nak kena ada perubahan. Bukan kata benda ni baru sebenarnya. Ini yang Rasulullah buat. Cuba kita baca buku Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah. Anak rasa ada 3 buku ni. Anak bukan nak jual buku ni. Anak tunjuk buku ya. Anak rasa benda ni kita nak kenal. Tiga buku. Satu, yang ni seni interaksi Rasulullah. Kemudian ada Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah. 40 teknik Rasulullah mendidik. Jangan kita bayangkan lahir generasi hebat macam sahabat tu. Rasulullah duduk atas mimbar, khutbah, perang. Tiap-tiap hari. Tak begitu sebenarnya. Kadang-kadang kita salah konsep. Kita tidak melihat sirah secara keseluruhan. Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama pakar hadis. Dia tulis buku tentang 40 teknik Rasulullah mendidik. Yang orang kata sebut pendidikan abad ke-21 ni sebenarnya bukan abad ke-21. Itu yang Rasulullah buat dulu. Rasulullah buat simulasi, Rasulullah buat soal jawab, Rasulullah buat teka-teki, Rasulullah berdialog, Rasulullah bawa sahabat perjalanan musafir muayyasyah. Rasulullah gunakan grafik. Rasulullah bagi tugasan. Semua tu ada dalam tarbiyah Rasulullah. Tapi kita rasa macam benda baru ya, yang kita dapat daripada barat. Pendidikan abad ke-21. Bahkan ada tolak ni semua barat punya ni. Sedangkan barat, mereka pun dah berdepan dengan macam-macam keruntuhan. Dan akhirnya mereka mula menggali nilai-nilai. Akhirnya mereka kembali kepada Islam, akan ambil nilai-nilai yang dibawa oleh Islam dulu juga. Jadi kita nak kena lebih, nak kena intensif lah dalam pendidikan anak kita, nak kaji banyak. Dia tidak boleh sekadar mengikut arusnya. Lama anak-anak kita ni tak boleh. Dulu tak apa. Mungkin cara tu walaupun tak berapa, tak menempati yang Rasulullah bawa contohnya kan. Tapi tak apa. Sesuai dengan zaman tu. Sekarang ni, di dalam handphone ni apa benda yang anak kita tak boleh baca. Jadi kena interaksi. Supaya kita faham apa yang nak kita faham dan kita boleh perbetulkan kefahaman dia. Jadi ini satu benda, anak kata banyak Syekh Salim Munajid tulis buku tentang seni interaksi Rasulullah. Ada satu lagi, cara Rasulullah menegur kesilapan. Banyak benda-benda yang perlu kita baca dalam nak didik diri kita dan juga anak-anak kita. Allah alam mungkin sekadar itulah. Sebagai pengisian pada pagi ini yang baik dari Allah Ta'ala, kelemahan dan minta maaf pada semua lah. Minta ampun pada Allah Ta'ala, orang tersusun dan sebagainya. Bagaimana pun Allah izin minggu ni memang padat lah. Jadi malam lepas slot Ustaz Lili Aulia pun sempat prepare bahan sikit untuk pagi ni, dan lagi pun anak nak prepare bahan untuk sesi ni. Nak jemput sekali sahabat-sahabat yang belum daftar lagi untuk mendidik dengan cinta. Pagi ni kita ada sesi mendidik dengan cinta. Modul pendidikan anak-anak, wahai apa tajuk dia tu? Wahai permata hati, bangkitkanlah jiwa dan nurani. Kita serta bagaimana pendidikan anak, fokusnya adalah kepada hati. Bila kita tengok anak kita, kita nak kena nampak jiwa, perasaan dia, sikap dan tingkah laku dia. Kita nak corakkan dengan warna-warna iman, dengan warna-warna Islam. InsyaAllah pukul 9.30 ni yang belum daftar, sempat lagi daftar insyaAllah untuk dapatkan link daripada pihak Rustia. Kalau yang tak dapat maklumat tu boleh tanya-tanya lah, ada. Kita paskan dalam banyak grup-grup lah, dalam Facebook haluan tak ada. Dalam channel-channel anak pun ada juga, insyaAllah. Wallahualam. Yang baik Allah Ta'ala kelemahan, pada nak segini minta maaf dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi aku ni qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baliklah kepada pengurusi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak, diucapkan pada Abu Umar atas perkongsian. Minta maaf Ana, keadaan lain tak apa-apa ni, dia video dia tak dapat. InsyaAllah Ana buka pada persoalan. Jika ada pertanyaan untuk Abu Umar, insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat. Boleh share link tu dekat ni lah, dekat chat ni. Link tu satu lagi link pendaftaran, link pendaftaran untuk webinar dengan pendaftaran Katibu. Yang lain ada?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buku-buku rujukan yang Cikgu Azmi sebut tu, kalau boleh di-sharekan tajuk-tajuk buku dan pengarang. Buku-buku yang dia sebut tadi ni. Macam seni interaksi, 40 teknik dan buku sebelum tu dia yang sahabat sebut tu. Tolong sharekan. Supaya dapat kita manfaatkan bersama. Yang minta tu nak dengar type ni, insyaAllah. Sambil-sambil itu, ada sahabat nak tambah-tambah apa kan? Cikgu ada soalan daripada kolom ni. Macam mana nak jalankan DNT, dakwah dan tarbiyah dalam rumah tangga bila salah seorang saja yang ada fikrah? Ni persoalan ni pun memang selalu bermain ni. Dalam rumah tangga ni seorang je ada fikrah. Jadi macam mana nak jalankan dakwah dan tarbiyah dalam rumah tangga tu? Jadi memanglah bila DNT ni, bila kita dah berkeluarga ni, kalau seorang saja yang ada fikrah, kita ada cabaran dalaman lah. Sebab tu pertama sekali daripada awal kita cari yang ada fikrah lah kan. Yang kedua, bila mungkin jodoh Allah Ta'ala, kita kahwin dengan yang tidak ada fikrah, kita kena ada projek dakwah untuk dalaman juga. Kena ada projek juga untuk dakwah yang dalaman kita ni. Itu jadi dakwah juga kan. Sebab tu dakwah-dakwah ni pun dia ada banyak fasa. Nak dekati pasangan pun ada banyak fasa juga. Kalau dia macam Abu Jahal, kalau boleh kita nak dia macam Abu Talib. Walaupun dia tak ni, dia sokong. Dia bagi laluan, tak apa-apa lah. Kita nak pergi program yang pemuda. Nah, dia program nak bina kekuatan kita. Nak kita buat program jemaah, program dakwah pemuda. Kalau dia macam Abu Jahal, kalau boleh kita nak dia jadi macam Abu Talib. Kalau dia macam Abu Talib, kalau boleh kita nak dia macam Sayyidina Umar. Last kali macam Abu Sufyan kan. Last kali dia masuk Islam juga. Last kali dia bersama kita juga. Menjadi penyokong, bahkan boleh sama-sama berkhidmat dengan kita. Kalau boleh daripada awal kita nak cari macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lah. Tapi kalau kita dah kahwin dah memang dia tak faham, dia tidak memahami fikrah kita, kita nak kena bentuk lah. Dan kita kena anggap ni pun sebagai tugas kita yang utama juga. Kenapa? Nanti hasilnya akan lebih besar. Dalam rumah tangga kita, kita akan melahirkan generasi. Dan kita nak keluar masyarakat, kita pun perlu pada kekuatan dan sokongan daripada dalaman. Rasulullah sendiri kekuatan dia ada sokongan dalaman daripada Sayyidina Khadijah. Kan? Bila berdepan dengan masalah balik rumah tu rasa terawat jiwa dia. Di samping ada Abu Talib yang menyokong daripada luar walaupun tidak beriman. Jadi kita pun nak kena balik pada kaedah yang sama. InsyaAllah. Kalau ada sahabat yang tambahkan Cikgu Mahdi ke, InsyaAllah. Bagi anak yang tu jihad. Itu jihad lah. Jadi kita laksanakan apa yang boleh lah. Baca hadis ke, baca Al-Quran ke, ataupun paling kurang kita baca sirah. Seperti mana yang Cikgu Azmi sebut, sirah-sirah berkaitan dengan Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Hafiz tak ingat tu, Qisasul Anbiya. Kita kena baca balik lah, nak ingat. Dan ini juga menjadi rujukan kepada Ustaz Abdul Hadi semasa buat penyampaian pada pagi-pagi tu. Hafiz Ibnu Katsir. Jadi kitab sirah, kitab Qisasul Anbiya Hafiz Ibnu Katsir yang 3 jilid ni anak nampak bahawa amat perlu untuk kita lalui, kita dalami, kita cuba tadabbur. Kerana dia kaitan dengan Al-Quran. Sedapat mungkin dia akan cuba kembalikan keaslian penceritaan itu sendiri. Jadi anak rasa amat pentinglah itu. Satu jangan lupa isi borang. Ada Dah bagi link tu untuk program begini webinar lah.
Kemudian cikgu bagi link untuk program webinar. Kemudian kita ada klinik remaja atau tim sahabat saibah muda untuk remaja atau orang muda nak bercakap dan meluah masalah dan bimbing, dan mereka boleh bimbing dan berkawan. Cikgu ada ke cikgu? Macam mana? Ni memang kalau tak ada pun kena ada lah. Dulu kita ada banyak juga ke arah. Kita ada ni yang nampak IT di situ ada ruang banyak lah remaja-remaja sama-sama dengan remaja yang ada fikrah kan, kemudian dengan pakcik-pakcik yang terlibat. Sekarang ni kita nampak ke arah pun macam terhenti lama lah dengan pandemik ni. Mungkin negeri-negeri boleh tengok balik lah. Ana rasa banyak juga di samping anak-anak remaja yang rasa kadang-kadang rasa tak ada tempat nak luahkan perasaan, nak share. Kita juga berdepan dengan rumah tangga yang ada masalah. Jadi mungkin ana rasa negeri-negeri kena ambil perhatian lah ni. Kita kena rancang juga tu. Ini banyak yang personally lah kan. Yang personally dengan tentu. Kalau kita ada satu unit khas ni lagi bagus lah. Kita menyediakan medan. Remaja-remaja pun dia perlu yang medan-medan untuk apa? Nak luahkan masalah dan sebagainya. Mungkin kita boleh rancang secara terancang lah. Ana nampak tu juga Mi. Kita perlu segerakan melahirkan pelapis-pelapis untuk program-program remaja ni. Kalau kata kita nak mengharapkan sahabat-sahabat yang senior saja dengan kita tidak menyediakan barisan pelapis ni, dia continuity itu tidak ada dalam program-program ini. Dan ni macam Cik Wazali pun kalau Cik Wazali nak harap Cik Wazali saat saya nak menggerakkan, tak boleh lah. Jadi maknanya kita kena segerakan untuk membantu Cik Wazali untuk melahirkan barisan pelapis dalam mengendalikan program-program remaja. Macam kita sendiri pun dah senior dah ni. Omar kata pi, kupang kata mai belakang dah. Anda pun pakai bumbu putih ya. Rambut putih banyak pada hitam lah. Anda pun kemarin dia terfikir juga seorang. Anda pun habis kursus training TTT, trainer the trainers, training the trainer. Anda fikir kalau boleh mungkin kita beralih ni kita kumpul yang muda-muda ni yang minat. Satu lagi kita kena memanfaatkan peluang dan ruang yang ada di luar sana. Mungkin ada mereka yang berminat kepada Islam, mempunyai seni latihan training daripada luar yang boleh kita blend dengan tarbiyah, yang boleh kita manfaatkan tenaga-tenaga mereka. Dan ini insya-Allah kita sedang usahakan di IPTIP lah, untuk kita lahirkan satu center, kalau boleh anda sebut tip center untuk IPTIP yang kita akan masuk ke dalam masyarakat. Mungkin ini salah satu daripada saluran yang boleh kita manfaatkan apa yang cikgu sebut pada pagi ini untuk masyarakat umum. InsyaAllah. Okay, insyaAllah cikgu pun nak ready dah untuk webinar lepas ni. Link webinar pun dah ada tu, Zoom tu. Boleh copy jadi sahabat saya boleh tengoklah link webinar. Dan borang pun admin minta isi, jangan lupa borang katibah ni, pendaftaran katibah. Jadi lepas ni pun siapa yang berkelamanan insya-Allah kita boleh join webinar lah pada pukul 9.30 insya-Allah. Link cikgu dah bagi dalam komen. Jadi yang rasa sekat tu sajalah kita punya start untuk pagi ni insya-Allah bersama Abu Umar, Cikgu Azmi Bahari. Jadi jazakumullah khair diucapkan pada cikgu atas perkongsian yang sangat bermakna lah, walaupun singkat tapi banyak isi-isi dan banyak makna, banyak perkara yang perlu kita tengok balik, yang perlu kita lihat balik dalam rangka kita meneruskan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah kita insya-Allah. Jadi tanpa panjang kalam, tertangguh dulu solat kita pada pagi ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak serahkan balik kepada Mas'ul Katibah Akhi Azmin, insya-Allah.